Assalamualaikum Hana. Assalamualaikum Miss Nokman. Okey. Dah makan tengah hari dah? Okay. Now we still waiting for our friends. Okay, kita tunggu sekejap Another kita 2-3 minit kita start Dah 3 minit lagi kita akan start insyaAllah. Okay. Oh, nak pergi mana dulu ke? Nak pergi. Okay, don't forget to prepare your Al-Quran. Jangan lupakan untuk prepare Al-Quran awak since we will have tajwid class. Ingat kalau Selasa, Khamis tajwid, Isnin, Rabu tasawuf Islam. Okay. Another 2 more minutes. Okay, Nasif. Uish, gambar siapa tu? Okay. Ustaz, saya minta maaf dah. Okay, tak apa. Kenapa? Saya kat rumah saudara saya, makcik. Oh, tak apa. Terima kasih masuk. Tak apa kalau awak rasa macam susah sebab dekat rumah makcik, tak apa je. Kalau awak rasa boleh kelas, boleh join. Kalau tak boleh, tak apa. Ustaz faham Terima kasih bagi tahu kat Ustaz. Okay Okay, we have another 2 more minutes. Dalam 2 minit lagi kita akan start. Berapa orang pun ni ada, Ustaz akan start dalam 2 minit lagi. Okay, but if you have, kalau awak ada Quran dengan awak, please prepare Al-Quran. Kalau awak ada Quran, don't forget to bring Al-Quran with you. And then maybe paper or notes, paper and pencil for your notes. Mungkin kalau ada notes tu mungkinlah senang sikit untuk awak ulang kaji betul. Awak ulang kaji. Okay. Okay, another 1 more minutes. Nasif tu gambar siapa Nasif? Tak dengar lah. Okay. Ya Ustaz. Ini gambar siapa? Kawan saya tukar semalam. Tu, ingat abang awak. Okay. Now. Okay. Ingat lagi, kita tunggu sikit. Sikit lagi. Every class, each class that I teach, either primary 4 or 5 or 6, I will extend another 3 minutes. Okay. Supaya nak tunggu kawan-kawan awak nak masuk kan. Okay, dah 2-3 minit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we start our class by reciting doa and surah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay. Next, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. First of all, I would like to thank you to all of you for joining my class. Terima kasih banyak-banyak.
Waalaikumsalam. Terima kasih Hanifah, terima kasih Arisha, terima kasih Batrisha, Hana, Iris, Nabiha, Irham, Nasif and Jaafar. Terima kasih banyak-banyak. Although sekarang pukul 2 ni adalah waktu yang paling sedap untuk tidur, pukul 2 ni adalah paling sedap untuk awak tengok cerita. Untuk yang girls mungkin tengok Wow Shop ke, tengok Go Shop ke. Untuk yang boys ni mungkin awak waktu ni lah awak nak main game ke apa, tapi still awak join kelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay. So for today, insyaAllah kita akan sambung kelas tajwid kita. We will proceed our tajwid class. Macam mana kita tahu. But before that, I want to ask you a question. What is the last topic for our tajwid class? Apa tajuk terakhir kita? Mat badal mat tamkin kot. Uish, itu dah jauh sangat dah tu. Mat apa? Mat Nasif. Mana ada Mat Nasif? Apa? Cepat bagi tahu seorang siapa? Siapa? Mat. Ustaz. Kita belajar apa last sekali? Sangkut Ustaz. Sangkut. Dengar Ustaz sangkut ke? Sikit. Oh ya ke? Sikit-sikit je. Okey. Tapi boleh dengar lah. Okey, What is our last topic? Arisha angkat tangan. Cepat Arisha. Apa topik terakhir kita? Cepat. Siapa yang boleh jawab? Batrisha. Apa tajuk terakhir kita Batrisha? Idgham. Pandai. Good. Our last topic is idgham. Good. Idgham. Apa maksud idgham? Irham. Idgham maksud dia apa Irham? Irham. Idgham maksud dia apa? Dengar. Dengung. Salah jadi. Masukkan Okay, memasukkan. Dengung adalah gunnah. Idgham maksud dia memasukkan. Okay, bagus. Ingat, idgham maksud dia memasukkan. Selama ni awak belajar idgham ma'al gunnah sebab ada gunnah belakang tu. Sebenarnya idgham ni dia tak dengung. Dia ada yang belakang tu. Idgham syafawi atau baru dengung. Kalau idgham saja dia ada maksud yang lain. Okay. Idgham ada berapa Jaafar? Tak sangkut. Sangkut? Orang lain dengar okey je? Tak ada sangkut kan? Ram. Sikit. Ya. Okay kot. Mungkin line kot. Line tak clear. Okay. Jaafar. Idgham ada berapa Jaafar? Jaafar. 2. Idgham ada 2. Okay. Idgham pertama apa? Pertama apa? Idgham. Jaafar? Kata ada 2 kan? Okay, yang pertama? Idgham ma'al gunnah. Kedua idgham bila gunnah. Idgham ada berapa? Siapa lagi? Amma, idgham ada berapa Amma? Amma, our last topic is idgham. Okay. So how many idgham do we have? Sudah. Tak ingat dah ni. Macam mana ni? Tak apa Amma. 3 Siapa cakap tadi tu? Ustaz tak nampak. Tiba-tiba ada suara. Siapa? Nasif. Suara Nasif. 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 Idgham ada berapa Nasif? 3 Kod kot. mana Sif? Idgham ada 3. Betul. Idgham sebenarnya idgham ada 3. Arisha, idgham yang pertama? Idgham mutamatsilain. Good. Idgham mutamatsilain macam mana Arisha? Dah. Jumpa 2 huruf yang sama. Pandai. Good. Ingat idgham mutamatsilain. Ingat sama. Sama. Okey. Idgham mutamatsilain ni dia adalah pertemuan antara 2 huruf yang sama. Pertemuan antara 2 huruf yang sama. Satu huruf tak ada baris. Satu huruf ada baris. Ingat itu je. Bila kita bincang berkaitan dengan idgham, mutual understand ataupun mutual konsep idgham ni adalah huruf pertama tak ada baris, huruf kedua ada baris. Okey. Baru kita pergi tengok sama ada huruf tu sama ataupun tidak. Kalau huruf tu sama, maksudnya ta dengan ta. Rabihat tijaratuhum.
ta bertemu ta. Nama dia idgham mutamasilain. Bagus idgham. Bagus Arisha. Bagus idgham dah. Bagus Arisha. Okey. Iris, yang kedua Iris. Ha? Idgham yang kedua adalah idgham. Ha. Mukhafafah. Mutaqaribain. Good. Number 2 is mutaqaribain. Ingat nama dia adalah mutaqaribain. Macam mana nak tahu Iris? Tak ingat. Okey, tak ingat. Okey, siapa ingat mutaqaribain macam mana? Ha. Nasif, Nasif. Macam mana mutaqaribain? Kita gabungkan huruf pertama dengan huruf kedua. Okey, betul. Macam mana nak tahu tengok huruf tu? Tak faham. Dia saya dah tak ingat lah. Aha. Saya pun sama, Ustaz tak ingat. Okey, Ustaz tanya jujur kat awak semua. Okey, Ustaz tanya jujur kat awak semua. Siapa yang bila Ustaz mengajar ni, dia catat ataupun dia catat apa yang dia belajar? Siapa yang betul-betul dia catat apa yang Ustaz belajar, dia buat macam tu? Saya pernah, betul saya ada tak pernah. Okey, Huwaida, Batrisha, Arisha. Okey, Ustaz dah agak dah. Okey. Dengar sini. Okey, maksudnya ada yang tak catat. Okey, faham. Okey. Now, tak apa. Itu untuk pelajaran kepada awak. Listen carefully. Ada seorang ulama' cakap, ilmu ni macam binatang liar. Ilmu ni dia macam binatang liar. So kita kena ikat dia. Katakan kadang-kadang Nabiha, satu hari Kairan Nabiha ni nanti dia ada haiwan. Haiwan dia jaga harimau. Ataupun dia jaga lembu ke, dia jaga kerbau ke. So macam mana nak jaga harimau ataupun kerbau ni? So kita kena ikat dia. So ulama' tu cakap ilmu ni adalah macam haiwan liar yang kita kena ikat dia. So macam tu juga dengan bila kita belajar. Sebab dia liar. Liar ni maksudnya ilmu ni bila masuk dalam otak awak, bila masuk dalam kita punya akal, fikiran kita, dalam ni dah ada macam-macam. Dalam ni ada Ja'far makan apa, Ahmad Rashid tadi tengok cerita apa, Hanifah tadi ingat nak main bola ke tidak petang ni. So sebab tu kita kena tulis dalam yang Ustaz belajar, sebolehnya awak tulis apa yang awak belajar. Hari ni memang awak akan ingat, esok awak akan lupa. Melainkanlah kalau awak ada karomah. Tibalah contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia ada karomah. Dia dengar sekali je dia ingat sampai ketua. Itu power sangat tu. So kalau awak ada catatan, better awak tulis supaya awak boleh tengok semula. Okey, idgham mutaqaribain ni yang kedua adalah idgham yang pertemuan dua huruf, tapi huruf yang pertama dengan huruf kedua ni cara sebutan tak sama. Contoh lam ra bar rafa'ah. Kalau Ustaz tulis ni lagi awak tak nampak. Okey, kalau ingat dulu Ustaz pernah hari itu Ustaz pernah ajar. Idgham mutaqaribain ni contohnya macam ni. Dia ada bal. Kenapa Ustaz tunjuk benda ni kan? Baik Ustaz tunjuk Ustaz punya slide. Tapi tunjuk Ustaz slide nanti kan panjang pula cerita dia. Okey. Ini Ustaz dah ulang dah dekat awak. Kalau awak tak ambil take note lagi, itu Ustaz tak dapat nak tolong. Okey. Ini dia idgham. Okey, mana dia tadi? Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim. Ingat kat sini, ingat sampai bila-bila. Idgham ni dia ada 3. Okey, idgham ni dia ada 3. Okey, idgham mutamasilan, mutaqaribain, mutajanisain. Ingat, kemudian idgham mutaqaribain ni yang kita bincang sekarang ni adalah kedua-dua huruf. Tapi huruf pertama ni dengan huruf kedua cara sebutan dia, makhraj, cara sebutan dia dah lain. Lam, ra. So macam mana kita nak masukkan? Kita masukkan dengan huruf yang kedua ni. Faqur rabbukum. Hanifah, tadi awak cakap awak tak ingat tapi awak tak tulis pun Hanifah. Okey. Ustaz ni kan tapi Ustaz ulang sekali lagi, Ustaz hanya boleh mengajar. Selebihnya terpulang kepada awak sama ada awak nak ambil ataupun awak tak nak ambil. Okey. Now, idgham mutaqaribain ni ingat dia adalah pertemuan antara dua huruf
sama ada, tapi yang pastinya kedua-dua huruf ni adalah cara sebutan yang berlainan. Yang pertama mesti tak ada baris, yang kedua mesti ada baris. Okey, Ustaz bagi sepintas selalu je. Okay, now next adalah mutajah nisain. Mutajah nisain. Mutajah nisain ni adalah sama juga pertemuan dua huruf, tetapi dua huruf tu satu tak ada baris, satu ada baris, dan pertemuan antara dua huruf yang sebutan cara sebut dia sama, keluar dari lidah yang sama. Contoh da dengan ta. Da ta. Da ta. Maksudnya da dekat mana? Lidah kita dekat mana? Dekat atas hujung kat gigi tu. Da. Da. Kalau ta pun tempat yang sama. Ta. Da. Ta. Okay, so laqad taqatta'a. So kita sebut dengan satu cara saja. Laqad ta. Laqad ta. Semacam tu juga dengan yang atas ni. Cuba sebut za. Za. So lidah dekat gigi. Za. Macam tu juga dengan za. Cara sebutan za yang betul adalah za. 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 Itu adalah cara sebutan yang betul. Okey, faham cara sebutan yang betul. So dia ada 3 saja. Dia ada idgham mutamasilain, pertemuan antara dua huruf yang sama macam Arisha cakap tadi. Okey, dua huruf yang sama, satu tak ada baris, satu ada baris. Kemudian mutaqaribain, pertemuan antara dua huruf, satu yang tak ada baris, satu ada baris. Tetapi huruf yang pertama ni tak sama sebutan dengan yang kedua. Maksudnya lain sungguh. Lam, ra. Lain. Yang misalnya qa, ka. Qa, ka. Lain. Dan yang last sekali adalah mutajah nisain. Mutajah nisain ni adalah cara dua huruf juga. Satu tak ada baris, satu ada baris. Kemudiannya adalah cara sebutan dia sama. So cara sebutan dia za, za. Dua-dua huruf yang bertemu ni cara sebutan dia sama. Za, za. Contoh kata kalau macam ni. Walau annahum, tak sama. Tapi kalau za, za, cara sebutan dia sama. Za dengan za. Okay. Now. Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya Ustaz risau dengan awak. Ustaz risau dengan awak sebab hari ini kita akan masuk tajuk yang lebih kompleks. Tajuk dalam Al-Quran yang lebih kompleks. Okay, hari ini Ustaz nak betulkan awak sesuatu benda. Kadang-kadang kita fikir belajar Al-Quran ni nampak macam senang. Tapi hari ini Ustaz akan tunjuk dekat awak betapa detailnya kita dalam belajar Al-Quran. Dalam Al-Quran yang kita pegang ni, hari ini Ustaz akan ajar betapa detailnya setiap satu hukum dalam Al-Quran. Tapi Ustaz risau sebab awak hukum-hukum yang agak bersifat lebih mudah, Ustaz risau sebab awak tak ingat. Hanya ada beberapa orang sahaja yang salin dan ingat. So kejap lagi dia akan lagi detail dan dia akan lagi lebih kompleks. Dia akan lebih kompleks. So kalau awak tak ambil berat, Ustaz tak boleh nak tolong awak. Ustaz dah sediakan apa yang Ustaz patut sediakan. Selebihnya kalau awak nak ambil berat, awak tak ambil berat. Sebab hari ni hukum dia agak kompleks ataupun dia sangat, setiap satu huruf tu dia akan ambil kira. Okay. So for today, okay. Hari ni Ustaz nak ajar awak berkaitan dengan, okay, ini dia. Tak share lagi. Aduh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, tengok betul-betul. Hari ni Ustaz nak ajar awak berkaitan dengan satu hukum, iaitu hukum berkaitan dengan hukum huruf ra. Kan. Okay. Hukum huruf ra. Maksud hukum huruf ra ni adalah setiap satu, okay, kita tengok dalam Al-Quran kita ada banyak huruf. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Okay, Ustaz tanya awak Anifah, huruf ca ada tak dalam Quran? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab itu adalah huruf Jawi. Okay, bagus. So awak dah clear. So apa nama huruf-huruf ni? Semua ini namanya adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Dalam Al-Quran semua huruf ni ada. Alif sampai ke ya. Tetapi hari ni Ustaz akan ajar awak, dalam banyak-banyak huruf ni, dia ada beberapa huruf yang dia special. Maksudnya, dia ada satu hukum berkaitan dengan huruf tu sahaja. Maksudnya dalam Al-Quran awak akan jumpa banyak ra. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ra. Ar-Rahmanir Rahim, ra.
Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Awak akan berjumpa banyak ra dalam Al-Quran. So hari ni Ustaz nak ajar awak, setiap ra ni, setiap ra yang ada dalam Al-Quran, Ustaz banyaklah dalam ra dalam Quran. Betul. Setiap ra dalam Al-Quran tu, dia ada cara sebut dia. Dia ada hukum setiap daripada ra tu. So hari ni, I will teach you about hukum ra. Hukum huruf ra. Maksudnya kita akan tengok setiap satu huruf, tutup mulut Hanifah. Kita akan tengok setiap satu. Okey, ingat sampai ingat ini dia quite kompleks dan awak kena tengok betul-betul. Okey. Now, hukum huruf ra kita akan masuk. Yang pertama sekali adalah ra terbahagi kepada 3. Ingat huruf ra saja. Huruf ra saja dia terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah tafkhim. Yang kedua adalah tanqiq. Yang ketiga ni dia adalah gabungan. Yang ni jauh sikitlah. Okey. Ingat, hukum ra terbahagi kepada 3. Yang pertama tafkhim, yang kedua tanqiq, yang ketiga tafkhim atau tarqiq. Okey, yang ketiga tu nanti dia special sikit. Okey. Ya, Ustaz. Okey. Awak jangan dia punya ni lah, dia punya Allahumma salli Muhammad. Tak perlu salin semua, tak apa. Awak buat mind map sendiri Okey. Nanti kita akan pergi dah 20 dah. Okey. Okey, dan ingat ra terbahagi kepada 3. So kita nak pergi. Tafkhim tu apa, tarqiq tu apa? Yang ketiga ni adalah gabungan. So tafkhim tu apa, tarqiq tu apa? Go. Tafkhim. Tafkhim tu adalah ra yang bersifat tebal. Ustaz ulang. Tafkhim tu apa? Tafkhim tu adalah ra yang bersifat tebal. Ra dia pun ada tebal dan bersifat berat. Maksudnya cara sebutan ra tu dia tebal dan kita rasa macam ra. Rasa berat nak sebut dia. Ra. Tu cara sebutan dia. So tafkhim ni, ingat tafkhim tu apa? Tafkhim tu adalah tebal. Tafkhim tu adalah tebal. Okey, ingat sampai bila-bila tafkhim dengan tarqiq, ra ni ada 2 je. Tafkhim, tarqiq. So tafkhim adalah tebal. Okey. Apa tebal tu? Kejap lagi kita akan pergi satu persatu. Dalam tafkhim ni ada 6 macam mana kita nak jumpa dia. Tapi hari ni mungkin Ustaz darjah 5 pun tadi Ustaz sempat 3 saja. Maksudnya kita nak kena pergi betul-betul tengok betul-betul satu-satu supaya bila kita baca Quran kita baca dengan keadaan yang paling betul. Okey tafkhim. Yang kedua adalah tarqiq. Tarqiq nipis. Kalau tafkhim tebal, tarqiq nipis. Ingat macam tu. Kalau tafkhim tebal, tarqiq ni dia ni nipis. Okey. Nipis. Nipis. Okey, macam mana cara baca dia nanti kita akan belajar. Mungkin hari ni kita tak akan sempat masuk tarqiq lagi. Kita akan masuk tafkhim. Macam mana cara kita nak sebut ra yang bersifat tafkhim. Okey. Kalau siapa Ustaz bagi awak masa lagi. Kalau awak nak ni, kalau awak nak tulis. Okey. Okey, Dan habis dah? Okey, Dan. Okey. So kalau awak nak tanya Ustaz, kita nak tulis macam mana ni tafkhim dengan tarqiq? Okey, dalam Jawi, Ustaz je ya. Aduh. Allah. Okey, kalau dalam Jawi, tafkhim eja dia macam ni. Tafkhim. Taf. Itu ejaan dia kalau dalam Arab. Kalau tarqiq, macam mana tarqiq? Tara qaf yalqaf. Tarqiq. Okey. Okey, ingat tafkhim and tarqiq. Okey. Okey. Dah. Lain pula. Panjang lagi perjalanan kita ni. Okey. So hari ni Ustaz akan cerita dekat awak berkaitan dengan syarat-syarat tafkhim. Syarat-syarat tafkhim. Maksudnya kita nak tengok huruf tafkhim tu macam mana. Apa syarat-syarat dia. Macam mana kita nak kenal dia.
dia ada ciri-ciri dia. Okay, ready? 1, 2, go. Okay, huruf syarat pertama tafkhim adalah huruf ra tu mesti berbaris fathah. Huruf ra tu mesti berbaris fathah ataupun berbaris dhammah. Ini ciri-ciri dia yang pertama. Huruf ra, apa-apa sahaja huruf ra yang berbaris fathah dan berbaris dhammah kita kira sebagai tafkhim. Okey. Tengok elok, dengar ustaz baca yang dekat bawah ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita. Ara. Dengar cara ustaz sebut tebal. Ara. Ara, bukan ara. Ara'aita. No, dia tebal lagi. Ara'aita. Rabba. Sururin. Sururin. Dia tebal. Ingat, apa sahaja ra yang berbaris fathah dan dhammah dikira sebagai tafkhim. Yes? Untuk domah macam mana? Oh, terima kasih. Ni Ustaz rasa nak uji ni. Fathah tu apa? Kata tu macam ni. Apa tu macam tu apa? Baris atas. Pandai. Fathah baris atas. Dhammah baris Oh, wow, wow. baris depan. Oh, ini baris apa ni? Mati kot. Baris nama dia baris sukun. Oh, sukun. Ingat betul-betul. Okey, ingat dalam Al-Quran kalau kita nak belajar tajwid, benda pertama kena tahu huruf, benda kedua kena tahu baris. Wow. Baris. Ingat dalam Quran bila nak belajar tajwid, pertama kena tahu huruf, kedua kena tahu baris. Kalau awak tak boleh ingat lagi huruf dengan baris, ustaz takut awak tak boleh ingat tajwid. Okay, ingat. Fathah kat atas, dhammah dekat depan. Okay, sekarang kita tengok contoh. Okay, sekarang semua tengok contoh. Okay, sekarang semua buka Al-Quran. Okay, senanglah. Semua buka Al-Quran, muka surat 3. Senanglah, kita pergi senang-senang sikit. Buka Al-Quran, turn to page 3. Turn to page 3. Okay. Kepada siapa yang tak ada Al-Quran, okay, ustaz boleh tolong dia. Ustaz boleh tolong. Okay. Okay. Siapa-siapa boleh cari kat ustaz satu contoh syarat yang pertama tafkhim ra. Dah Ustaz. Okay. Nasif dekat mana? Nasif? Jap. Okay. Ayat ke-10. Oh, jauhnya pergi. Ayat ke-10. Fi qulubihim maradun. Ayat ke-10. Where is 10? Maradun. Pandai. Good, Nasif. Ini. Fi qulubihim maradun. Okay, ada huruf ra dekat sini kan? Okay, huruf ra. Ra yang berbaris fathah. Bagus, Nasif. Betul. Siapa lagi nak tunjuk contoh ke Ustaz? Dalam muka surat ni. Awak carilah kat Quran awak pun tak apa. Sini mungkin tak nampak. Okay, siapa lagi nak bagi contoh? Ada. Saya Ustaz. Okay, Ustaz dengar macam ada tadi. Nabiha. Nabiha dekat mana Nabiha? Ayat 16. Ayat 16. Kita tengok ayat 16. Okay, dekat mana Nabiha? Yang tijaratuhum. Tijaratuhum. Mana sekejap sabar Okay, tijaratuhum. Okay, ayat perkataan ni tijaratuhum. Okay, dekat ra sini betul tak Nabiha? Okay, ra. Ra berbaris fathah. Betul Nabiha, betul. Lagi, siapa lagi nak tunjuk? Ustaz, saya ada. Okay, suara macam Akram. Betul? Betul. Betul Akram, dekat mana? Ayat 10. Ayat 10. Okay, 10. Dekat mana Akram? Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Bagus. Fi qulubihim maradun. Ada ra dekat sini. Betul ra. Ra berbaris fathah. Bagus. Okey Amma. Amma teruskan Amma. Kat mana Amma? Ayat mana Amma? Ayat 8. Ayat 8. Kita tengok ayat 8. Okey Amma dekat mana? Dekat yash'urun. Yash'urun. Mana ayat 8? Ayat 8 yash'urun. Oh ayat 9. Ayat 9 Okey ayat 9. Pandai Amma.
dekat sini kalau kita tengok ada ra tak? Okey, first tengok ada ra. Okey, ra tu baris apa? Ra tu baris dhammah. Bagus Ama, betul. Saya Ustaz. Okey Hanifah, lagi satu. Wala, itu Akram dah siapa-siapa. Okey, ada dua orang kat tangan. Kejap. Saya Ustaz. nak try Ustaz. Siapa tu? Iris. Okey, Iris silakan. Ayat 6. Nah, kejap. Siapa yang kat tangan tu boleh unmute mikrofon Tak apa, bila-bila pun tak apa sebab Ustaz tak boleh nampak siapa yang kat tangan ni. Oh, Hana dengan Nasif. Kejap Okey, Iris. Ayat 6. Ayat 6. Kejap Kita tengok ayat 6. Ayat 6 atas Ada sekali. sekali. Okey. Kafaru. Okey, kafaru. Kafaru, perkataan kafaru ada ra. Ada. Ra tu baris apa? Dhammah. Betul. Okey. Hana Khaira, silakan Hana. Ayat 16. Ayat 16. Kita pergi tengok ayat 16 bawah sekali, ayat 16. Okey, dekat mana Hana? Allazina ishtarau. Allazina ishtarawud. Okey, kita tengok dekat sini ada ra tak? Okey, bagus. Ada ra. Baris apa? Baris fathah. Bagus Hana. Bagus. Okey, siapa lagi nampak macam Nasif nak cuba Nasif? Saya Ustaz. Okey, sabar. Lepas Nasif, Hanifah. Nasif. Lepas tu Ama. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. So marada dekat sini. Dekat mana tu? Marada ni. Okey, bagus. Ada ra dekat sini, baris atas. Bagus. Okey, siapa nama? Saya. Ama Saya. dulu. Ama kat tangan tadi. Ama. Ayat 12. Ayat 12. Kita tengok ayat 12. Okey, ayat 12 dekat mana Ama? Yash'urun. Yash'urun. Okey, bagus. Aduh. Yash'urun. Ada ra dhammah. Bagus Ama. Siapa yang panggil ustaz dari tu? Tak, saya tapi Amal dah jumpa dah. Okey, tapi ada satu suara lagi. Ustaz siapa tu? Ustaz tu. Saya lah sebab Siapa tu? Ilham. Irham. Sebut nama awak. Ustaz tak tahu banyak sangat sini. Okey, Irham. Dekat mana Irham? ayat 16. Ayat 16. Kita tengok ayat 16. Okey. Ulaika allazina ishtarawud dola. Nashtarawud dhala. Bagus. Ada ra tak? Ada ra. Ra baris fathah. Okey, bagus. Tafkhim. Okey, ada lagi tak yang nak cuba? Tak, tapi saya punya orang dah ambil. Tak apalah. Maksudnya contoh sama lah kan? Okey, bagus. Tak apa. Yang penting awak jumpa. Bagus. Okey, ada lagi tak? Kalau yang nak mencuba? Okey. Ada lagi tak nak cuba? Okey, kalau macam tu tengok sini. Nampak tak? Awak jumpalah mana-mana. Katakan Ustaz. Okey, kita tengok, kita pergi Ustaz buka muka surat 450. Ketak 450. Okey. Semua buka muka surat 450. Okey. Cari satu contoh tafkhim. Ra bersifat tafkhim. Syarat yang pertama. Kita ada banyak syarat. Ni syarat pertama. Okey, Amar Rashid silakan. Saya. Amar. Buka ayat 4. Ayat berapa? 4. 104. Okey, 104. Ibrahim. Okey, Ibrahim. Amar Rashid kata Ibrahim. Kita tengok. Okey, bagus. Ada ra. Ra tu ada fathah. Bagus sama, betul. Saya. Ustaz, saya ada Ustaz. Tak, Saya dulu Ustaz. saya yang kedua tu. Ustaz dengar macam saya. Siapa saya tu? Saya. Bukan. Saya. Itu siapa tu? Nasib. Suara awak semua dah berubah dah. Ustaz berarti tak ingat dah. Okey, Nasib kat mana? Aduh, hilang pula. Sekejap. Ustaz, saya ada jumpa. Ya, Ustaz ada dengar. Ustaz dengar suara Gus dulu, suara Gus. Siapa tu Gus tu? Iris. Siapa tu? Saya tu Iris. Iris dengan siapa tu? Khaira. Arisha. Iris dengan Khaira. Okey, Ustaz nak Khaira dulu. Baru Iris. 108. 108 dekat mana? Watarokna. Okey, baru watarokna. Bagus, ada ra. Ada fathah. Okey. Bacaan dia, ingat bacaan dia kena tebal. Dengar Ustaz baca.
Watarokna. Watarokna. Bukan watarok. Watarokna. Dia kena ra tu tebal. Hanifah. Okey Hanifah, lepas Hanifah Iris. Lepas Hanifah Iris. Ustaz tak tengok siapa yang 109. 109. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Bagus. Ada ra dekat situ. Ra. Okey, ra baris fathah. Okey, Ustaz dah nampak ra yang fathah. Ustaz nak ra dhammah pula sekarang ni. Ada tak ra dhammah? Ustaz, saya jumpa. Siapa saya? Saya ada. Siapa yang jumpa ra dhammah? Nasif. Akrab Hana Khaira jumpa. Okey, Hana Khaira dekat mana? At-Tazaruna ayat 125. Ui, 125. Jauh dia pergi 125 kita tengok asal tak boleh gerak ni. 125. Okey. Mana dia? Tunjuk. Watazaruna. Bagus Hana Khaira. Dia nampak ada ra. Saya. Saya ada. Sebut nama. Iris. Khaira Nabiha. Iris. Okey, Ustaz Khaira dengar. Nabiha. Okey, Nasif dulu. Lepas Nasif Iris. Allahu Rabbakum. Di mana tu Nasif? Mana? 126. 126. Allah Rabbakum. Okey, Allah Rabbakum. Okey, ada ra. Bagus, ra yang ada fathah. Ustaz nak ra dhammah. Saya. Iris. Khaira. Okey, Iris Ustaz nak ra dhammah. Ra dhammah. Ayat 120. 120. Aduh, malu Pak. Okey, 120. Waharuna. Pandai. Waharuna. Ingat tebal Waharuna. Ra yang ada dhammah bersifat tebal. Okey. Stop Ustaz rasa semua dah jumpa sama yang sama. Okay, bagus. Okey, semua dah jumpa. Bagus. Okey, kita Saya rasa kan Ustaz, tarkik Tak tu boleh tak saya tak nak mute. rasa tarkik Boleh, tu baris boleh. bawah ringan. Saya boleh. rasa. Siapa yang tak nak mute pun tak apa. Okey, bagus. Okey, ingat awak dah jumpa syarat yang pertama. Bagus. Kan nampak Ustaz, Ustaz ni kacang goreng ya Ustaz. Kita move lebih dalam sikit iaitu syarat yang kedua. Baca. Huruf ra dia sukun. Tapi sebelum dia sukun, Allahumma salli ala Muhammad. Ra tu bersifat dia ada sukun. Tetapi sebelum sukun tu, sebelum ra yang Allahu Akbar. Tak berjalan pula. Ra sebelum tu dia ada apa-apa huruf yang berbaris fathah ataupun dhammah. Ustaz ulang. Dia maksudnya adalah apa-apa sahaja yang sabar. Ra tu bersifat dhammah, tapi sebelum ra tu dia ada apa-apa sahaja huruf, sama ada dia fathah ataupun dhammah. Yang belakang tu dia kena mati Tak semestinya. Belakang ni tak kisah apa pun. Belakang ini tak kisahlah apa pun. Ini syarat yang kedua. Syarat kedua tak kisahlah apa-apa pun. Yang penting ra ni sebelum dia ada sama ada fathah ataupun dhammah. Selepas dia ada tak kisahlah selepas dia apa pun. Yang penting dia bukan berhenti. Okey. Ingat faham Faham? Okey. Contoh Ustaz bagi supaya semua orang nampak jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Apa surah tadi Ustaz tengok? Apa? Aduh. Sekejap surah okey jumpa dah. Ustaz rasa kat sini rasanya. Saya dah jumpa. Kat mana? Okey, tengok sini, tengok sabar. Dia tak perlu huruf ra bangun tu. Okey, tengok semua dekat contoh sini. Okey. Ingat yang pertama ra tu mesti bersifat mati. Ra tu ra sukun. Sebelum ra sukun tu dia ada apa-apa huruf yang berbaris alif, berbaris fathah ataupun dhammah. So kita pun kena baca dengan tafkhim. Dengar Ustaz baca. Wa akhrajatil ardu. Tebalkan dia. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Nasif dah jumpa. Nasif tunjuk dekat Ustaz. Dekat mana Nasif? Dekat muka surat 448. Jauh betul pergi dia.
448. Okey, kita tengok. Betul ke tidak Nasif ni contoh? 448. Ayat berapa Nasif? Ayat 76. 76. Oh, bawah sekali. Okey, Nasif. Dekat mana Nasif tu? Dekat Kar. minal karb. Pandai. Karbil azim. Minal karbil azim. Bagus. Kita tengok ra tu ada tak ra? Bagus. Ra. Ra yang sukun. Bagus. Dan kemudian ada baris fathah. Betul. Ustaz, saya dah jumpa juga. Okey, Hanifah. Dekat mana Hanifah? Ayat 72. 72. Kita tengok 72. Bagus. Walaqad arsalna. Bagus. Walaqad arsalna. Ingat? Okey, tengok ra tu adalah ra yang sukun, kemudian yang berbaris fathah. Bagus, betul? Ustaz, saya jumpa. Dengar macam suara Akram. Betul tak Akram? Memang betul pun. Okey, silakan Akram. Dekat mana Akram? Surah Al-Adiyat ayat 4. Al-Adiyat ayat 4. Kita tengok Al-Adiyat ayat 4 betul atau salah Akram punya contoh. Wal-Adiyati dhabha. Okey, ayat yang keempat. Betul tak? Mana ayat keempat? Ayat keempat. Okey, mana? Fa'asarna bihi nafa. Okey, Akram ingat bacaan dia mesti tebal Akram Fa'athar. Dia kena tebal. Bagus Akram. Ustaz, ni tarkik kan Ustaz? Dia tafkhim. Sekarang kita tak masuk tarqiq lagi, tafkhim. Mesti tebal. Okay, ra tu bersifat ada ra sukun dan sebelum tu ada baris fathah. Betul Akram. Fa'atharna. Siapa lagi nak cuba? Siapa lagi nak cuba? Ini tarkik. Ini tafkhim sayang. Banyaknya jenis tafkhim pula dua jenis. Hanifah, tafkhim ada 6 jenis Hanifah. Tafkhim ada 6 jenis. Ini baru 2. Ini baru 2. Sabar, banyak lagi. Okey, siapa lagi nak try tu? Saya. Nasif. Okey, muka surat berapa Nasif? 448. Jauh betul Nasif. Okey, Nasif. Ayat ke berapa? 56. Okey, Jaafar nak cuba lepas Nasif Jaafar Okey, ayat ke 56. Ustaz nampak Jaafar angkat tangan. Mana dia Nasif? Laturdin. Nasif cuba baca tebal. Cuba baca tebal. Laturdin. Bagus bagus. Ada ra dekat sini bersifat sukun. Kemudian sebelah tu ada dhammah. Bagus Nasif. Okey, Jaafar Ustaz nampak angkat tangan. Jaafar dekat mana Jaafar? Saya tak lah. Okey, Jaafar. Ustaz, saya jumpa. Akram Ah. Okey, Akram kat mana Akram? Ayat 68. Ayat 68. Okey, kat mana tu? Summa inna Ingat tebalkan dia marji'uhum. Bagus. Dah jumpa dah ra dekat sini. Ra tu bersifat sukun dan selepas tu dia ada fathah. Bagus. Okey, Ustaz nak ni orang lain pula. Ustaz nak. Siapa tu? Hana. Bagus Hana. Siapa yang angkat tangan ni? Amar. Okey, lepas Hana Amar Lepas Hana Amar. Okey, Amar dekat mana? Hana dekat mana Hana? Surat 580. Jauhnya 580. Okey, ayat apa tu Hana? Ayat 1. Ayat 1. Kat mana tu Hana? Wal mursala ke Hana? Okey Hana kat mana Hana? Wal musala. Good. Hana dah jumpa 2 contoh. Bagus Hana. Satu dekat sini. Satu dekat sini. Dua-dua huruf ra yang ada sukun. Okey, dan kemudian ada dhammah dekat situ. Oh, Hana jumpa 2 contoh. Ya, Hanifah? Saya ada soalan Ustaz. Okey, Hanifah, lepas Hanifah soalan kita Amar bagi contoh Okey, silakan. Ustaz kan tafkhim kan kita dah belajar 2 jenis. Okey. Ada 6 jenis kan. So macam mana nak tahu yang kita dengan jenis satu? Tak ada nama ke untuk satu jenis ni? Tak. Dia setiap syarat tu dia ada syarat-syarat dia. So macam mana nak bahagi, macam mana nak tahu yang ni ra tafkhim jenis
Yang mana? Ini jenis yang Awak kena ingatlah syarat-syarat dia. Oh. Iyalah mesti ingat. Mana-mana pun kena ingat. Mesti kena ingat punya. Okey, Amar silakan Amar. Apa? Saya tak yang satu. Amar dekat mana Amar? Tafhim nombor 2. Tafkhim nombor 2. Okay. Sekarang kita tengok tafkhim nombor 2. Jumpa kita tafkhim nombor 2. Saya tak salin tafhim nombor 2. Oh, awak tak sempat salin. Okey. Ustaz ni kan? Ustaz buat macam ni. Allah masya. Okeylah. Apa kata Ustaz buat macam ni? Sabar sabar. Ustaz buat macam ni. So ada 2 kat sini. Hukum tafkhim. Okey, supaya awak boleh nampak tafkhim nombor 2. Okey. Cepat. Okey, dekat Al-Quran lagi. Cepat. Siapa nak try lagi? Ada. Arisha. Ustaz nampak Arisha angkat tangan. Silakan Arisha. Muka surat 422. Jauh benar perginya. 422. Okey. Ayat berapa? Ayat 33. Ayat 33. Ustaz lihat kejap Dia nak kena kejap sikit. Ayat berapa ni Arisha? 33. 33. Okey, 33. Bagus. Dekat mana tu Arisha? Waqarna. Bagus Arisha. Waqarna. Ra bersifat sukun, kemudian sebelum tu ada baris fathah. Waqarna. Bagus. Okey, last siapa nak cuba sebelum kita pergi? Saya. Suara macam Nabihah, betul? Betul. Bagus Nabihah, silakan. Saya ada 2 dalam 1 ayat. 2 dalam 1 ayat. Okey, kita tengok betul ke tidak? Page 453. Page 453. 453 Count. Okey, ayat berapa tu? Ayat 10. Ayat 10. Kita tengok ayat ke-10. Okey, ayat ke-10. Dekat mana tu? Wal ardi dengan falyartaqu. Good. Wal ardi dengan falyartaqu. Okey, Fia masuk. Okey Okey, so bagus ra sukun, lepas tu ada fathah, kemudian ra sukun, kemudian ada fathah. Okey, bagus. Okey, ada lagi tak contoh nak bagi last Kalau tak Ustaz nak contoh. Ustaz Siapa tu? Irham. Okey, Irham, silakan Irham. Surat 448. 448. Kita tengok 448. 448. Okey, ayat berapa Irham? 72. 72. Okey. Okey, dekat mana tu? Walaqad arsalna. Bagus. Walaqad arsalna. Betul. Walaqad arsalna. Ra bersifat sukun berjumpa dengan fathah. Bagus. Okey. Now Ustaz stopkan dulu kejap supaya kita boleh sebab semua dah nampak faham. Bagus. Okey, kita pergi ke sini dulu Kita pergi yang dekat sini dulu supaya semua nampak. Okey, ingat syarat yang pertama tadi apa? Kenapa ada tu? Syarat pertama tadi apa? Dia mesti baris fathah dan baris dhammah. Dan syarat yang kedua adalah huruf ra tu dia sukun. Sebelum sukun tu dia ada baris fathah atau dhammah. Okey, sekarang kita pergi dalam sikit lagi. Kita menyelam ke dalam sikit lagi. Syarat yang ketiga. Syarat ketiga ada 3 keadaan. Tengok betul-betul. Syarat ketiga ada 3 keadaan. Macam mana kita nak tengok keadaan dia? Okey, anak-anak murid Ustaz tengok betul-betul. Yang pertama sekali adalah kenapa Ustaz tak boleh tulis ni? Dah boleh tulis dah. Kenapa tak boleh tulis? Mana Ustaz? Kejap. Okey, Ustaz rasa kejap Kejap. Okey. Now. Okey, sekarang ni syarat ketiga ni dia ada 3 lagi. Syarat ketiga ni dia ada 3 keadaan. Contohnya, pertama, huruf ra tu mesti pada keadaan berhenti. Ra mesti pada keadaan berhenti iaitu diwakafkan. Syarat ketiga adalah ra tu mesti diwakafkan. Okey. Ingat tadi syarat ketiga, ini syarat ketiga, satu ni diwakafkan. Yang kedua, sebelum dia ada huruf mad alif atau waw. Sebelum dia ada huruf alif
Ni waw Ustaz punya contoh dua-dua huruf waw. Okey. Dan sebelum dia, tadi dah sebelum ro tu dia ada huruf mat atau alif atau waw. Sebelum huruf mat tu dia ada satu lagi huruf berbaris fathah ataupun dhammah. Ini Ustaz punya contoh dhammah. Banyaknya. Itulah Ustaz kata, Ustaz risau kalau awak tak serius pada hukum yang mudah, awak akan menghadapi sedikit masalah untuk hukum yang lebih susah. Sebab tu Ustaz kata baca Quran ni bukan baca ala Ustaz senangnya boleh baca sendiri-sendiri, tak. Dia sedikit sukar. Okey. Okey, so macam mana kita nak tengok tadi? Ingat syarat ketiga ni huruf ra tu mesti berhenti. Mesti pada keadaan berhenti. Tak kisahlah sama ada berhenti dengan tanda yang macam ni ataupun awak jumpa tanda jim ke ataupun awak jumpa tanda qaf lam ya ke ataupun awak nampak dia berhenti dekat sad lam ya ke. Asalkan dia berhenti. Ustaz ulang, syarat ketiga ra tu mesti berhenti. Yang kedua, sebelum ra tu ada huruf mat. Tak kisahlah ada waw ataupun alif, dan sebelum tu ada dhammah ataupun fathah. Okey. Kita akan pergi tengok contoh. Ustaz akan tunjuk contoh dulu supaya awak akan mudah faham. Sekarang Ustaz akan tunjukkan dekat awak begini. Okey, tengok betul-betul. Surah Al-Mulk. Sabar awak mungkin dah jumpa. Sabar, Ustaz akan tunjuk. Sabar Kejap. Ustaz akan tunjuk contoh supaya awak nampak mudah sikit. Allah Ta'ala. Ustaz nak tanya boleh? Silakan. Tanya tak apa. Ustaz, kalau ra tu berhenti tapi depan dia tu ada alif. Tak apa. Cuba Tak bagi. apa. Kejap. Kita akan pergi one by one. Ustaz tengah cari surah Al-Mulk. Kenapa Ustaz cari kat page 562 kan? 562. Okey. Awak tengok surah Al-Mulk. Okey, surah Al-Mulk ni. Okey, tengok dekat sini. Okey. Pertama sekali apa Ustaz cakap tadi, ra tu masih pada keadaan berhenti. Okey, ra tu pada keadaan berhenti, betul? Okey, awak tengok dekat sini dekat ayat yang ketiga ni. Ra pada keadaan berhenti, betul? Sebelum ra tu ada huruf mat, waw ataupun alif. Okey, ada huruf waw. Sebelum huruf waw ni ada dhammah ataupun fathah. Okey, ada huruf dhammah. Good, ini syarat yang ketiga. Futur, tebal. Okey, Ustaz bagi contoh lagi. Semua tengok dekat ini tak ada. Dia Allahumma salli ala Muhammad. Semua dekat tengok contoh yang ke muka surat seterusnya. Okey, ini sini banyak. Okey. Sini banyak. Okey, tengok supaya awak nampak ayat atas sekali. Sudur. Okey, macam sudur. Pertama, ra pada keadaan berhenti. Sebelum tu ada waw ataupun alif. Sebelum tu ada fathah ataupun dhammah. Dia ada dhammah. So betul. Okey. Sekarang Ustaz nak tengok contoh Nasif. Kita nak tengok Nasif contoh. Saya jumpa. Ustaz, ada soalan. Saya jumpa. Okey, kejap. Saya dah jumpa. Okey, kejap satu-satu. Okey, kejap. Ustaz akan pergi satu-satu. Okey. Ustaz nak tengok Nasif punya soalan. Lepas tu Hanifah, baru Iris dengan Nabiha. Iris Iris dengan Nabiha ke? Okey, cepat. Nasif kat mana Nasif? Muka surat 439. Okey, yang angkat tangan ni kejap Amal kat lagi sabar kejap lepas tu Hana. Okey, sabar Okey, 439 ayat ke berapa? 41. 41. Okey. Okey. Yang kana haliman ghafura. Okey, bagus. Terima kasih. Ustaz menunggu soalan ni sebenarnya. Ghafura. Okey, ingat tak? Okey, ghafura. Ra ni keadaan dia berhenti ke tidak? Berhenti. Bagus, berhenti. Tapi kita tengok sekarang ni. Siapa ingat ni hukum apa? Mat apa? Mat apa tu? Mat iwat. Sebab dia berhenti pada keadaan berhenti
tetapi dia ada fathatain kat situ dan dia ada alif. So kita tak baca ghafur, kita baca ghafura. So bila jadi macam tu, keadaan ini adalah keadaan mad iwad. Terima kasih sebab begitu. Okey. Saya. Okey Hanifah, okey lepas Hanifah, Iris, Khaira Nabihah, lepas tu Hana Khaira. Okey silakan. Okey Ustaz, contohnya masa habis tu dia ada ra. Tunjuk Tapi contoh kat Ustaz, tunjuk contoh kat Ustaz baru Ustaz nampak. Tunjuk contoh. Dekat mana? Macam saya tulis kat kertas boleh? Tak, awak kena tunjuk ayat Al-Quran. Awak kena tunjuk ayat Al-Quran baru dia nampak. Tak, saya tak tahu ada tak. Tu saya boleh tanya, boleh tak macam ni? Saya Tak, nak tanya awak tu. kena cari dulu contoh dalam Quran. Kena cari dulu contoh dalam Quran. Kalau tak nanti awak susah nak ni. Cari dulu contoh dalam Quran. Bukan, saya nak tanya pasal syarat tu. Okey cepat. Tak, kan Ustaz cakap A wakaf, B Okey. ada huruf mat sebelumnya. Huruf ya tak boleh ke? Okey, huruf ya tak boleh. Dia mesti alif ataupun waw sahaja. Okey. Kalau ya, okey, Ustaz faham maksud awak Hanifah Okey, tengok Allahumma salli ala Muhammad. Okey, Hanifah punya soalan macam yang tadi, kejap. Okey, macam punya Hanifah, macam ni Hanifah, betul tak? Ustaz tunjuk kat awak ni. Ni dekat sini Hanifah. Nazir betul? Betul? Okey, sebelum tu ya. Dia tak akan jadi tafkhim, dia akan jadi tarqiq. Okey. Nanti kita belajarlah. Tu kita tak sampai lagi. Kita tak sampai lagi tu Okey Okey, so kenapa dia macam ni? Okey dah. Okey nak. Okey, siapa lagi nak tengok contoh? Tadi Iris, Nabihah, Hana. Okey Iris. Ya. 526. Kejap. Kenapa? Okey. 562. 562. Ayat ke berapa Iris? 7. Ayat ke-7. Okey. Tafur. Okey, tafur. Okey, bagus. Betul, tafur. Okey, ada ra pada keadaan berhenti, betul. Sebelum tu ada waw, betul. Waw atau alif, betul. Sebelum tu ada fathah ataupun dhammah. Betul. Bagus. Iris betul. Okey, Nabihah silakan. Lepas Nabihah Hana. 563. 563 Okey, kita pergi 563. Okey, ayat 15. Ayat 15. Okey, ayat 15. Dekat mana tu? Yang hujung sekali ke? Ilaihin nusyur. Min nusyur. Okey, betul. Kita tengok ra pada keadaan berhenti. Sebelum tu ada waw ataupun alif. Sebelum tu ada fathah ataupun dhammah. Okey, betul. Okey, Hana Khaira. Ayat 13. Tak, sabar. Hana Khaira silakan. Sabar. Hana? Muka surat 538. 538. Kita tengok dekat muka surat Hana. 538. Kita tepuk. Ayat berapa Hana? Ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Ustaz dah nampak Hana. Sudur. Betul ke Hana? Bagus. Sudur. Ra pada keadaan berhenti. Sebelum tu ada waw ataupun alif. Betul. Sebelum tu ada fathah ataupun dhammah. Betul. Okey, siapa lagi nak cakap? Saya. Hanifah. Tak, selesai. Irham. Hanifah tu siapa tu? Irham. Okey, Irham dulu. Irham kat mana Irham? 562. Sikit lagi. 562. Okey, kita ada lagi masa 3 minit je lagi. 562 562 dekat mana? Ayat 2. Ayat 2. Ayat 2. Okey, bagus Irham. Ghafur ke Irham? Betul. Okey, bagus. Ingat ra pada keadaan berhenti. Ra pada keadaan berhenti sebelum tu waw atau alif, sebelum tu fathah ataupun dhammah. Okey, betul. Saya. Okey, selain Hanifah. Hanifah ada lagi tak nak cuba? Saya nak cuba lagi sekali boleh tak? Sebab saya nak tahu yang ni betul ke tak. Arisha Ustaz. Okey, Arisha dulu. Sebab Arisha dulu. Arisha tak dengar suara lagi. Arisha kat mana? Muka surat 412. Okey, awak nanti awak kena unmute kalau awak angkat tangan takut Ustaz tak nampak. Okey, 412. Ayat berapa tu ni Arisha? Ayat 17. Ayat 17. Okey, Ustaz dah nampak. Okey, betul Arisha. Fil min azmil umur. Okey, ra pada keadaan berhenti. Sebelum tu waw pada sebelum dia, sebelum tu ada dhammah. Okey, bagus. Okey, jap Ustaz nak tengok yang nak tahu kata betul ataupun tidak tu. Siapa tu?
Saya. Itulah. Saya pun nak tanya. Saya soalan. Okey, kejap. Okey, Iris, Hanifah, Nabihah. Okey, Iris, silakan. Dekat page 563 3 ayat ayat 20. 20, okey. Yang Okey, betul. Betul. Asalkan ra pada keadaan berhenti, sebelum tu ada huruf Dia tak kisah baris apa semua. okay, good question. Ra tu tak kisah baris apa pun. Asalkan ra pada keadaan berhenti, mesti diwakafkan. Okey, Hanifah, lepas Hanifah Nabihah. Silakan Hanifah cepat. Ayat 13 muka surat sama. Ini sini ke? Yang tu contohnya kan ada ra pada hujung tu, kalau dia macam baris bawah tak apa ke macam tu? Tak apa. Ra tak kisahlah baris apa pun, asalkan pada keadaan berhenti, mesti pada berhenti. Maksudnya betul tak? Betul. Jawapan ni betul. Okey, ini jawapan dia betul. Ustaz, saya nak tanya. Okey, lepas Nabihah Akram. Okey, silakan. Nabihah? Okey, Musa 531. Okey, 531. Okey, cepat dah nak kat pukul 3 dah. 531. Okey, ayat 14. Ayat 14. Okey. Boleh ke dia ada syaddah? Okey, jawapan dia boleh. Okey, kenapa boleh? Apa syarat dia? Ingat tak syarat dia? Mula-mula ra pada keadaan berhenti, betul. Sebelum tu ada alif ataupun waw, betul. Sebelum tu ada baris sama ada fathah ataupun dhammah. Tidak kisahlah sama ada syaddah ataupun tak ada syaddah, asalkan ada fathah ataupun dhammah. Jawapan dia betul. Okey, last Akram, silakan Akram. Dah pukul 3 dah Akram, silakan. Syarat yang ketiga tu kan. Okey. Dia cakap sebelumnya ada huruf berbaris fathah atau dhammah. Okey. Boleh tak Ustaz tunjuk macam dia punya example? Contoh dia. Okey, ini. Okey, kita tengok contoh yang Nabihah bagi tadi. Okey, kita tengok dekat sini Okey, pertama sekali ra mesti pada keadaan berhenti. Maksudnya di hujung ayat. Tak kisahlah awak nak berhenti, yang penting dia mesti berhenti. Sebelum huruf ra tu ada satu huruf mat. Tak kisahlah huruf mat tu alif ataupun waw. Dan sebelum huruf mat tu dia ada baris, tak kisahlah huruf apa pun, yang penting dia ada baris fathah ataupun dhammah. So dikira sebagai syarat yang ketiga. Okey, faham Akram? Ustaz. Okey, contoh Ustaz bagi soalan tricky kat awak. Cuba semua tengok yang atas ni. Bil basar. Ini dikira sebagai apa ni? Apa ni? Bil basar. Tafkhim ke tak? Tafkhim ke? Tak. Bil basar. Tafkhim ataupun tidak? Tak. Okey. Tak. Untuk menjawab persoalan awak ni, kita akan sambung tajwid minggu depan. Okey, dah selesai dah. Dah pukul 3 dah. Okey, that's all from me. Thank you so much. Terima kasih atas partisipasi awak yang sangat baik untuk kelas kali ini. Ustaz doakan supaya awak dapat praktikkan ni dalam bacaan Al-Quran awak. Wallahu alam. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa solat 5 waktu sehari semalam. Okey, Assalamualaikum. Kalau awak ada soalan, awak boleh tanya nanti dalam kelas lain. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz, Okey, Nasir nak tanya. Silakan. saya jumpa banyak kan dekat muka surat 435 sampai 439. Siapa nak keluar boleh keluar Ustaz nak tengok sekejap. Betul tak? 435 atau 439? Tak, 435 sampai 439. Betul. Cuma awak kena hati-hati ni. Ini betul, ini kalau macam ni bukan ni. Maksudnya Sebab dia ada ya. Dia ada ya. Dia ada ya. Tapi itu untuk syarat yang ketiga Ke depan ni kita akan jumpa lagi ada pengecualian-pengecualian yang lain. Ustaz, yang basar tu betul ke tak? Kita akan sambung nanti. Bahasa tu betul ke tak Ustaz? Nantilah, sabarlah. Kalau Ustaz jawab sekarang, nanti kawan-kawan awak yang dah keluar tak dapat. Nanti Ustaz akan jawab lagi Okey. Baik Ustaz, Assalamualaikum. Okey, salam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Thank you Ustaz.